Maka Nabi mengisyaratkan, sesiapa yang mereka-reka perkara baru dalam agama, maka ia tertolak. Maka ada satu lagi hadis yang lain dalam riwayat Abu Dawud, yang mana Nabi menyebut dengan sanad yang sahih daripada Abu Dawud dan At-Tirmizi, daripada Irbad ibn Sariyah. Dia kata, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin thumma aqbala alaina fawa'adana maw'izatan zarafat minha al-uyun wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. Faqila ya Rasulullah ka'annaka maw'izatu muwaddi' fa'awsina. Qala fa'alaikumus sam'u wat ta'ah wa in 'abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajidh. Irbad bin Sariyah kata, satu hari Nabi salat dengan kami, Nabi jadi imam. Thumma aqbala alaina. Kemudian Nabi pun pusing memandang kami. Nabi pusing memandang kami. Fawa'adana maw'izatan. Maka Nabi pun memberikan sedikit nasihat. Nabi bagi nasihat. Wajilat minhal qulub, yang mana nasihat yang Nabi bagi ni menjadikan jiwa menjadi takut. Nasihat yang Nabi bagi, jiwa orang mukmin rasa takut. Kita pun kalau nak bagi kuliah kena ada rasa sikit lah, bagi rasa takut dengan azab Tuhan. Kalau masuk kuliah agama duk gelak macam Maharaja Lawak tu, tak apa padan sangat lah kot. Boleh lah gelak sikit-sikit kan. Tapi nak gelak sangat macam Maharaja Lawak tak boleh sebab tak menepati tazkirah yang Nabi bagi. Tazkirah Nabi bagi, mau'izah Nabi bagi, nasihat Nabi bagi. Kata Irbad, wajilat minhal qulub, jiwa rasa takut. Takut dengan dosa, takut dengan azab. Wa dharafat minhal uyun, yang mana mata pun mengalirkan air mata. Mata jadi berair. Maknanya menginsafi kelemahan diri, menginsafi kesalahan diri, menginsafi dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh diri. Waqil, dan dikatakan kepada Nabi, ada orang sahabat seorang duk cakap dengan Nabi. Dia kata, ka'annaha maw'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, nasihat yang kau bagi ni macam nasihat selamat tinggal, macam nasihat engkau nak pergi lama ni. Fa'usina, maka berilah kami pesanan ringkas. Berikan kami pesanan ringkas. Nabi kata, alaikumus sam'a wat ta'ah, alaikumus sam'a wat ta'ah wa in abdan habasyian. Kamu kena dengar dan kamu kena taat, walaupun yang jadi khalifah kepada kamu itu adalah hamba Habsyi. Maksud dia, siapa-siapa yang telah diangkat menjadi khalifah umat Islam, orang Islam kena dengar dan taat. Ini syiar ahli sunnah. Tidak mengangkat senjata melawan khalifah, tak boleh. Prinsip yang suka lawan khalifah dengan angkat senjata ni geng-geng Khawarij. Yang ni bukan ahli sunnah, bukan syiar ahli sunnah, dia syiar Khawarij. Tapi ada juga ahli sunnah yang angkat senjata ni, maka ulama ahli sunnah kata dia burah, penderhaka, dia ada hukum khas, hukum hudud yang khas. Maka bila dah ada establish pemerintahan dalam negara Islam, maka kita kena taat. Taat tu bukan makna kena setuju semua benda. Bila kita sebut taat dan dengar, bukan makna semua benda yang pemerintah sebut kita kena setuju semua.
Nabi pun masa pemerintahan dia, masa perjanjian Hudaibiyah, Umar tak setuju juga. Tapi Nabi tak pernah kata lah Umar Khawarij. Tak setuju bukan bermakna tak taat. Tak setuju dalam perkara tu. Maksud taat yang Nabi tak bagi ni, kita tak setuju, lepas tu kita angkat senjata. Ini tak boleh. Tak setuju lah. Saya tak setuju kerana saya ada alasan lain. Okey, kita ada hak untuk tidak bersetuju. Tapi Nabi tak bagi. Bila tak setuju, angkat senjata. Kerana perpecahan yang akan berlaku, pertumpahan darah yang akan berlaku lepas daripada tu akan menyebabkan kehancuran yang lebih besar. Ni Nabi pesan ni. Nabi pesan, wa in 'abdan habasyian, walaupun yang dilantik menjadi khalifah itu adalah hamba Habsyi yang gelap, nampak macam tak ada nilai, hamba, tapi bila mana telah dilantik menjadi pemimpin, maka kamu kena taat pada dia, kamu kena duduk dalam pemerintahan dia, jangan memberontak. Tak setuju, cukup 5 tahun undi, boleh ke? Sampai okey, tu clear lah, itu pendirian ahli sunnah. Sebab tu dalam negara ni alhamdulillah tak ada angkat senjata. Semua bertanding dengan saluran yang dibenarkan oleh undang-undang, masuk pilihan raya. Okey, cuma kat Malaysia ni dia ada sikit masalah nak menentukan siapa waliul amr. Waliul amr tu siapa? Sebab dalam Islam dia ada satu orang, satu syakhsiah yang dipanggil sebagai waliul amr ataupun khalifah. Dalam Malaysia ni siapa khalifah? Sebab kita ada macam-macam. Kita ada agung, kita ada Perdana Menteri, kita ada Menteri Besar, kita ada Sultan. Yang mana masing-masing tu ada kuasa. Sebahagian orang, sebahagian ahli akademik, sebahagian ahli ilmu dalam negara kita, dia nak kata waliul amr tertinggi di negara kita ni adalah PM, Perdana Menteri. Tapi saya macam kurang setuju sikit. Sebab Perdana Menteri pun dilantik oleh Agung. Dia kata Agung mana ada kuasa sangat. Ya, sebab dia dah delegate kuasa, dia setuju untuk menurunkan kuasa dia, tapi kuasa asal datang pada dia. Serupa macam Sultan juga. Sultan dalam negeri, dia tak adalah kuasa eksekutif yang besar macam Menteri Besar kan, dan Esko. Tapi tauliah, mengajar agama, tauliah nak nikahkan orang, semua datang daripada Sultan. Sebab ada hadis yang kata al-hakim as-sultan waliyun man la waliyalah. Sultan itu menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali. Sultan ni maksud dia al-hakim lah kan, hakim yang dilantik menjadi khalifah. Jadi bila datang daripada sultan, maknanya sultan itu adalah waliul amr. Tapi masih lagi dalam bentuk perbincangan lagi lah, ada ruang untuk berijtihad. Maka Nabi kata tak boleh, kamu kena taat, kena dengar, jangan memberontak, duduk dalam negara, ikut saluran. Kemudian Nabi kata fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup lama selepas daripada aku, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup lama selepas daripada aku meninggal dunia, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan tengok perbalahan yang banyak, dia akan tengok percanggahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka kamu kena pegang sunnah aku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan kamu kena pegang cara beragama khalifah ar-rasyid, khalifah yang diberi petunjuk selepas daripada aku. Addu 'alaiha bin nawajiz, hendaklah kamu gigit sunnah itu dengan geraham, jangan lepas. Jangan lepas. Makna Nabi nak kata di akhir zaman nanti, selepas daripada Nabi wafat, akan berlaku percanggahan yang banyak. So bila Nabi pesan, bila berlaku percanggahan itu, kamu kena cari sunnah aku, cari sunnah. Tuan-tuan,
Dalam syahadah kita ni kita panggil syahadatan, dua kalimah syahadah. Pertamanya kita mengaku tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita nafikan semua Tuhan yang ada, yang kononnya disembah dalam dunia ni, yang kononnya Tuhan disembah dalam dunia ni, kita nafi semua. Kemudian kita kata illallah, kecuali Allah. Dan secara tabiatnya, saya minta suara saya hari ni serak sikit. Dan secara tabiatnya, manusia apabila dia telah mengenal Tuhan dia ataupun dia telah menetapkan Allah sebagai Tuhan dia, dia akan mari soalan yang kedua, macam mana saya nak menghampirkan diri dengan Tuhan. Ini natural. Ini adalah satu sifat ataupun satu sikap yang mana dia menjadi fitrah kepada semua manusia, sama ada dia Muslim ataupun bukan. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok orang Hindu pun ada cara ibadat dia, orang Kristian pun ada cara ibadat dia, orang Buddha pun ada cara ibadat dia. Kerana inilah fitrah manusia, dia perlu buat satu benda untuk dia rasa dia hampirkan diri dia dengan Tuhan dengan amalan tu. Tuhan tahu benda ni, kerana Tuhan itu adalah Tuhan kita, pencipta kita. Maka Tuhan dia tak nak jadi Muslim. Tuhan kata tak cukup hanya dengan mengaku bahawasanya aku ini adalah semata-mata Tuhan. Kamu kena mengaku satu lagi. Kamu kena mengaku satu lagi, rangkap. Yang tu kita panggil dua kalimah syahadah. Hanya satu kalimah tak cukup. Tak cukup. Kerana kalau hanya mengaku satu kalimah, mengaku Tuhan sebagai Tuhan, tak percaya kepada Muhammad, tak jadi. Kerana orang Kristian pun percaya Tuhan, orang Yahudi pun percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum, marilah kita duduk sama-sama untuk kita bersepakat atas satu titik persamaan antara kami dan kamu, kami sebagai Muslim dan kamu sebagai ahli kitab. Apa titik persamaannya kata Tuhan? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tak sembah melainkan Allah dan kita tidak melakukan syirik. Maknanya secara asas orang Kristian juga mengakui keesaan Allah, pentadbir dan pencipta. Orang Yahudi juga tahu tentang keesaan Allah sebagai pentadbir dan pencipta. Bahkan mungkin orang kafir yang musyrik juga, dalam Quran juga sebut. Kalau kamu tanya siapa yang mencipta mereka, la yaqulunallah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang memperjalankan bulan dan matahari, mereka akan kata Allah. Tetapi mereka tidak ada rangkap yang kedua ini, iaitu Muhammadur Rasulullah. Mereka tidak mengakui bahawasanya Muhammad itu sebagai Rasulullah. Ini problem. Jadi Allah Ta'ala minta kita untuk melafazkan, mengiktiraf bahawasanya saya menjadikan Allah itu sebagai sembahan yang satu-satunya. Kemudian saya tahu apabila saya nak beragama, apabila saya nak beramal untuk mendekatkan diri saya dengan Tuhan, maka saya mesti ambil daripada jalan seorang lelaki yang Allah telah lantik sebagai Rasul di atas muka bumi ini, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengaku Tuhan sebagai Tuhan semata belum cukup, kena mengaku juga saya nak beragama, saya nak buat amalan untuk saya dekatkan diri dengan Tuhan. Amalan itu saya nak ambil hanya semata-mata daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru jadi Muslim, baru jadi mukmin. Maka sebab itu Nabi dalam banyak hadis
Nabi dalam banyak hadis Nabi sebut wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dalam hadis Irbad bin Sariyah tadi Nabi sebut juga, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi kata gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, Nabi kata jaga-jaga kamu dengan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kerana semua perkara baru dalam agama ini bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, kerana semua perkara baru dalam agama ini sesat.